Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Taala sekali lagi. Samuni sahabat-sahabat di TikTok, Manjovi, Jami'ah Abdul Rasul dari Facebook. Jangan lupa untuk share pada teman kita yang lain ya. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita lakukan pada pagi ni, iaitu menyebarluaskan kalimah Allah. Yang mulia Raja Ruzdin Al-Wasalan ila Saleh. Semua sahabat yang hadir, tolong share pada teman tahu. Mereka mungkin dalam perjalanan ke office, atau sedang duduk berehat, atau bawa hantar nak pergi ke sekolah. Ini sekolah kan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita lakukan pada pagi ni. Sedekah itu bukan sekadar memberikan harta, tapi juga menganjurkan kebaikan kepada orang lain. Ya, Ustaz Nulis, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Masya-Allah, Ustaz Taufik. Dari mana Ustaz? Dari Madinah ke, dari Mekah ke, dari Baitul Maqdis ke, dari Malaysia ni? Ahlan wa sahlan semua. Hashimah Musa. Terima kasih tuan kena hadir. Jangan lupa ya, dapatkan tafsir Ibn Katsir yang menjadi rujukan teras kita dalam kuliah tafsir setiap pagi mulai Ramadan yang kita mulakan sekarang ni. Abdul Rahman Yahya dapatkan tafsir Ibn Katsir. Tafsir yang sangat menarik, baik, pertama kali dalam bahasa Melayu. Dan di awal tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan akan lihat tulisan saya berkaitan bagaimana kita membaca tafsir, bagaimana kita memahami tafsir, bagaimana tafsir membantu kita memahami banyak perkara dalam Al-Quran. Ketika ditanya kepada seorang ulama dari Saudi, namanya almarhum Syekh Atiyah, maka bercerita tentang gurunya Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Mauritania. Mauritania melahirkan para ulama yang hufaz, tentunya qura. Mereka tu menghafal matan-matan dan kitab-kitab macam seseorang yang kita menghafal lagu yang diminatinya. Ya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ini menulis kitab tafsir, menyampaikan ilmu tafsir di Masjid Nabawi. Maka anak muridnya Syekh Atiyah bertanya, tuan guru punya ilmu yang tinggi, yang hebat, berbagai disiplin ilmu tuan guru kuasai, tapi kenapa tuan guru pilih ilmu tafsir untuk diajar? Ni jawapan daripada Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, bahawa Quran merupakan perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalamnya ada kurang perbalahan, kerana semua yang dikehendaki itu dijelaskan oleh Allah dengan begitu teliti, mudah untuk kita faham. Banding dengan ilmu-ilmu lain, ada banyak bahasan para ulama dan berlaku perselisihan faham di kalangan mereka. Maka aku pilih untuk mengajar kalam Tuhan, kata beliau lah. Bukan makna ilmu yang lain semua salah, tuan ya. Baguslah kita belajar hadis, belajar fiqh, belajar sirah, semua bagus belaka. Tapi ilmu tafsir yang kita abaikan. Jadi tafsir Ibn Katsir yang telah terbit dalam bahasa Melayu buat pertama kali ini sangat berguna untuk kita. Jadikan dia investment akhirat, tuan-tuan. Ya, tafsir Tazil Ali, Azwar Anwar, Mas Najwa, kalau saya dapatkan ya. Jadikan dia hadiah untuk diri kita, kepada anak kita kat asrama, kepada masjid-masjid, imam-imam, ke sekolah-sekolah, ke pejabat-pejabat. Mudah-mudahan jadi jariah kita sama mengajak orang untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Baik ya. Semalam kita dah baca ayat 261 daripada surah Al-Baqarah. Ini kita lihat pada ayat berikutnya, iaitu ayat 262, 263, dan kalau sempat nanti 263, 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Muka jilid pertama, muka surat ke-720 hingga 721. Kita masih lagi bincangkan perkara-perkara yang merugikan seseorang itu. Apakah amalan-amalan yang akan menyebabkan segala kebaikannya ditolak oleh Allah SWT. Ya, Ma'lang Autopilot, Al-Aziz Hashim, Abu Khalis, Azila, Man Azlan. Terima kasih semua yang hadir dalam TikTok live pagi ni. Dan sahabat di Facebook juga tak lupakan Faridah Khamis, Azia Katan,
Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain tahu. Moga-moga ada perkataan untuk kita pada pagi ni belajar memahami Al-Quran Karim. Orang yang menafkahkan harta jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Terbaik daripada sedekah yang diiringi menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan mereka itu seperti batu licin di atasnya ada tanah, dan batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih. Mereka tidak menguasai satu pun daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allahumma sahabat semua, Muhammad Aisyah, Chris S. Soli, Jolie, Allahumma semua. Ya, Cik Putri, sahabat mulia sekalian di TikTok juga ya. Terima kasih tahu kena share pada teman lain. Alhamdulillah. Jangan lupa tolong panjang-panjangkan, moga ia menjadi jariah untuk kita semua yang telah berkongsi. Salihuddin, terima kasih. Rainman, ya, Ching Chon Fan, terima kasih semua sahabat mulia Allah sekalian. Ain Syida, Adam Hamid, tak mampu nak sebut nama kalian semua Muka jilid yang pertama, muka surat 2 ayat ke 261 hingga 264, iaitu pada muka surat hari ini 720 ke atas miliki tafsir kasir. Kita boleh baca bersama insya-Allah. Baik, lihat Allah memuji orang menafkahkan hartanya di jalan yang tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit-ungkit di hadapan penerima dan tidak pula di hadapan orang lain, baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Jadi awasi diri kita daripada kerugian, beramal, bantu orang dan sebagainya, tapi menunjuk-nunjukkan kepada orang, maka tiada faedah daripada apa yang kita lakukan. Nanti ada orang tanya pula, kalau kenapa zaman Nabi cerita tentang para sahabat yang melakukan infak? Tuan-tuan, Nabi itu adalah pembawa syariat. Allah Ta'ala mentaklifkan ke atas Nabi kita untuk menunjukkan. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi untuk melakukan satu tindakan supaya kita dapat faham. Jadi beza kita ni dengan Nabi, beza kita dengan para sahabat. Para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang pernah dilahirkan dalam Islam. Tapi kita dengan penyakit-penyakit hati, mazmumah dan sebagainya, memang tidak layaklah untuk kita buat macam para sahabat. Kerana Nabi telah bersabda, law anfaqa ahadukum mil al-ardi dhahaban ma balagha ahadukum muda ahdihim wala nasifahu. Kalau kamu nak samakan diri kamu dengan para sahabat, awasi diri kamu daripada tertipu dengan keadaan itu. Kamu tidak boleh menyamai para sahabat. Para sahabat punya infak, walaupun sebelah tapak tangan ni, satu mud dipanggil ni mud. Muddin. Ni satu mud. Satu belah tapak tangan ni yang diinfakkan oleh mereka mengatasi kamu kalau kamu nafkahkan satu gunung emas pun tak sama dengan apa mereka lakukan untuk Islam. Maka jangan kita menyangkakan bahawa apa yang kita buat tu kena ikut cara Nabi 100% tunjuk. Dalam kata Nabi menceritakan para sahabat bersedekah, kita pun nak buat yang sama. Tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan gitu. Ada perkara yang kita boleh tunjukkan, ada perkara yang kita tak boleh tunjukkan. Takut nanti dia menjadi satu debu yang berterbangan di akhirat. Nanti kita lihat bandingan yang Allah kemukakan dalam konteks sedekah yang dilakukan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia Dan Allah menyatakan sini tidak menyakiti. Maksudnya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh penerima hingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan itu. Kita bagi bantuan sebagai contohnya kepada orang yang memerlukan zakat. Kita lah contohnya. Kita keluarkan zakat, nanti ada rebate yang kita dapat daripada pusat zakat. Ada jumlah yang tentu yang kita keluarkan itu, maka kita pun bagi pada adik-beradik atau orang yang memerlukan. Di kalangan yang dibenarkan itu dalam asnaf yang dimasukkan 8 tu. Maka kita pun bagi dengan mengatakan, ni je yang ada, ni zakat tahun ni. Kata-kata itu mungkin akan meletakkan orang itu di tahap yang sangat memalukan. Aku ni miskin sangat, aku tak. Kita boleh berkata kepada orang yang menerima bantuan itu, kakak ni ada sedikit hadiah dari saya tak sebab apa pun, mudah-mudahan akak doakan lah. Tahun depan mudah-mudahan rezeki saya tambah, saya boleh bagi lebih pada akak. Berbeza tak dua ayat ni tadi? Ayat yang pertama kita berikan itu dengan penuh rasa ketuanan dan memalukan orang dan nak menunjukkan diri kita hebat. Berbeza daripada ayat kedua yang kita minta daripada doa dan kita tidak memalukan dia. Jadi pilihlah perkataan-perkataan terbaik. Terima kasih bagi sahabat yang ingin doa dan juga fakta-fakta yang kita pelajari dalam kuliah ni, sila join Telegram sahabat Ustaz Hazan. Yang telah diletakkan di bawah ni, tuan-tuan boleh join
Valor, Valoria, Syuk, Wan Muhammad Suhaimi, Rasulullah semua syaitan, ya. Baik. Jadi firman Allah kat sini, wala azar, tidak menyakiti, maksudnya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh penerima hingga menghapuskan kebaikan mereka lakukan. Ini tadi contohnya. Ayat mana yang kita gunakan? Ayat yang penuh dengan hikmah, wisdom, ataupun ayat yang kita gunakan tu memang bagi pukulan maut pada penerima. Dengan kata seolah memalukan dia, mengatakan kau ni macam kucing kurap dan sebagainya. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, kena ingat rezeki yang kita bantu orang tu datang daripada Allah juga. Kalau Allah tidak bagi pada kita, kita tak boleh bantu orang itu. Jadi itu asasnya untuk kita tidak berlaku takabur. Orang Melayu panggil takbur, bahasa Arab panggil takabur, riak, sum'ah, dan juga segala mazmumah yang lain, ujub dan sebagainya, ya. Jadi Allah menjanjikan lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Maksudnya pahala mereka itu hanya berasal daripada Allah saja. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tiada kebimbangan terhadap bencana yang akan berlaku pada hari kiamat, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ini kan dua perkara ni kalau tak ada dalam hidup kita, iaitu rasa bimbang terhadap benda yang akan berlaku dan rasa sedih terhadap masa yang telah lepas, maka kita akan jadi wali Allah. Kerana Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nanti ada soalan pada Zulkifli Zul 486. Bagaimana jika kubur arwah ayah hilang, Ustaz? Ali masih cakap ini kubur orang lain. Kalau kubur hilang ni, tuan-tuan, kita ziarah kubur ni hukumnya sunat. Kalau kubur dah hilang seperti itu, kita pergi ke kubur yang kita tahu di situ ayah kita pernah dikuburkan, kita berdoa untuk ayah kita. Walaupun kita berada di kubur yang kita sangkakan itu kubur ayah kita, ada masalah. Ya, dia berlaku kadang-kadang. Bahkan di negara-negara Arab, negara Mesir contohnya kan, kubur tu selepas beberapa tahun dia akan digali balik, tanam orang lain di situ bila dia dah hilang tandanya. Kadang-kadang begitu keadaannya, kerana jasad ni bila dikuburkan lama-lama dia akan hancur. Jadi mungkin selepas puluhan tahun satu tempat disaga kubur itu sudah menjadi tanah biasa, bukan lagi kubur. Orang yang waris-warisnya pun dah meninggal dunia, mereka pun tidak tahu di situ ada kubur ayah, nenek dan sebagainya. Tak ada masalah. Baik, kalau orang kata kubur ayah kita dah hilang, bukan kubur ayah kita pergi ke situ, kita masih disunatkan, digalakkan untuk pergi kubur, walaupun kita tak berjumpa dengan kubur yang dimaksudkan kubur keluarga itu. Hukum salat jemaah saf tengah masih separuh, tapi makmum dah buka saf baru di belakang. Hukum menyambung saf ini hukumnya sunat. Ya, tidak menyambung saf hukumnya makruh. Begitu, ya. Jadi hendaklah kita penuhkan saf yang ada terlebih dahulu sebelum kita buka saf yang baru. Ini berlaku dalam salat tarawih. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, Madinah pun sama. Banyak saf yang kosong dalam masjid, orang dah buka saf belakang. Kerana jauh. Mereka yang uzur contohnya naik kursi kuda mereka daripada hotel jauh, nak berlari, kaki tak kuat. Maka mereka dengar sembahyang iqamat dah dikumandangkan, mereka terus lari sembahyang kat belakang. Banyak saf dalam Masjid Haram itu yang sebenarnya tak dipenuhkan lagi. Jadi hukum sembahyang seperti itu sah. Kalau kita tahu ada kosong di hadapan, kita tak pergi, hukumnya makruh. Tapi kalau kita tak tahu, tak mengapa. Gitu, Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Zulkifli. Ahlan wa sahlan. Okey, Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah kat sini, orang yang dekat dengannya, wali-walinya ini, dia tidak ada perasaan takut terhadap masa yang akan berlaku, dan dia tidak rasa ya, kat Masjid Nabawi tu betul lah, betul. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan, orang yang dekat dengan Allah ni, Allah hilangkan daripada dia dua keresahan, iaitu keresahan terhadap ma hukmu akli lahmi zarafa wal fil wa mad dalil. Daus hukum makan daging zirafah dan juga gajah. Apa hukumnya? Nantilah kita cerita waktu lain. Ni kita dalam bab ni, baik. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini perkara yang dibincangkan, bahawa keperluan kita dalam hidup ini supaya hendaklah kita ingat bahawa nikmat yang paling besar, nikmat dekat dengan Allah Taala. Buat satu perkara kerana Allah, maka Allah akan berikan kepada kita satu kelebihan, iaitu tiada takut terhadap masa yang akan datang dan tidak sedih terhadap masa yang telah lalu. Contohnya bagaimana? Kita ayah ibu kan, kita merasa bimbang, takut pada anak kita. Ni anak kita masa depannya macam mana lah dia, budak perempuan ni, umurnya dah dekat 30 tahun, belum ada jodoh lagi. Tiba-tiba ada orang Minang pula, orang tu daripada negara seberang pula contohnya, ataupun jauh daripada benua lain.
Ya, orang Arab ke orang Afrika ke, kita pun insya-Allah macam mana lah anak aku ni yang perempuan ni seorang saja contohnya. Tengok kerisauan-kerisauan yang berlaku dalam hidup. Ya, aku ni jadi majikan, aku pergi umrah, tetap kerja aku curi buat duit aku kot. Macam-macam benda timbul dalam hati, tuan-tuan. Jadi wali-wali Allah ni dia telah pun dihilangkan daripada dirinya perasaan-perasaan bimbang seperti itu. Betul ke puasa hanya untuk orang yang beriman? Pak Ali, puasa ni untuk orang yang Muslim, orang yang beriman, ya. Tidak wajiblah kata orang bukan Islam. Tapi mereka akan dipersoalkan di akhir nanti kenapa tidak ikut Islam, ya. Baik, jadi kembali kepada perkara ini, iaitu berkaitan dengan satu nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman ini. Mereka dicabut daripada mereka rasa sedih terhadap perkara yang telah berlalu, dan diberi kepada mereka ni ketenangan terhadap benda yang belum berlaku. Ini nikmat yang besar daripada Allah Taala bila kita memperolehinya. Jadi usah risau sangat pada benda yang belum berlaku, dan usah sedih sangat terhadap benda yang telah lepas. Ya, macam mana nak susun dari saf yang disunatkan? Kita mulakan saf daripada yang bahagian tengah. Katalah pertama dah penuh, ikuti yang kedua, yang ketiga mulakan dari tengah, daripada belakang imam tu. Kemudian dia meribak kanan, meribak ke kiri. Begitu Kalau nak tahu lebih lanjut, dalam buku yang bertajuk Indahnya Salat Berjemaah, karangan Ustaz Muhammad Khairil Hussein Hafizahullah, seorang guru, seorang ulama di Johor. Buku ni bagus untuk tuan-tuan miliki, boleh dikursuskan. Baik, insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan anak Amir Hamzah. Ramadan ni waktu banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah, banyak sedekah, banyak bangun tahajud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan untuk tuan dan juga sahabat-sahabat yang belum dikurniakan zuriat, dikurniakan untuk mereka zuriat. Baik. Jadi Gai Nafi, inilah di antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas dalam beramal. Allah beri kepadanya hilang rasa takut terhadap benda yang belum laku, dan diluputkan perasaan sedih terhadap benda yang telah lepas. Kita ni bila dengar benda yang lepas, dengar dulu ayah dia tak sempat nak buat bakti, dia sedih tau, dia meruntun diri kita tau, kita tak boleh fokus dalam amal. Jadi tuan-tuan, sedih saudara yang saya sedih boleh pergi jumpa dengan doktor, dapatkan rawatan, makan ubat yang betul. Ya, jangan terikut-ikut cakap orang yang ada kat luar sana, testimoni yang belum tentu betul, testimoni yang belum tentu betul, dapatkan daripada pakarnya rawatan. Ikut nasihat yang dikemukakan, jaga berat badan dan sebagainya. Tuan, saya pun kadang kena sakit belakang, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Ya, satu cara Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita lah. Di samping tu kita kena dapatkan rawatan. Bukan duduk diam, tak apa ni Allah bagi kita hadapi. Tak, kita bukan iman macam Ubay bin Ka'ab sebagai contohnya, sahabat Nabi tu, yang mana beliau ni mengalami demam sepanjang hidupnya, tapi dia bersabar dan sentiasa berjihad, tak pernah ketinggalan salat berjemaah bersama Nabi. Ini keimanan para sahabat. Kita tak mampu untuk mencontohi mereka, mengikuti mereka, memang jauh sangat. Jadi kalau kita sakit, dapatkan rawatan. Dah lama tak salat biasa, nak 3 tahun dah. Maksudnya tak boleh salat dengan berdiri. Tak apa, salat dengan duduk. Nabi nyatakan, ilam tastati' faqa'idan, fa ilam tastati' fa ala janbin. Sembayanglah. Kalau tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh duduk, baring. Itu kemudahan yang diberikan oleh Islam. Siti Masina, Al-Wasalam semua. Susu kambing, minum susu kambing, yalah, minumlah apa yang baik, makanlah apa yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Tapi tak ada jaminan lah buat satu benda tu pasti, tak ada. Pengalaman orang beza adalah beza, anugerah Allah beza, doa orang diterima Allah berbeza caranya. Buatlah amalan apa saja. Baik. Okay, kita sambung ayat ni. Dan mereka tidak bersedih. Maksudnya terhadap anak mereka tinggalkan serta hilang kesempatan di kehidupan dunia, dan kegemilapan yang mereka tidak kecewa. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang ada orang Allah beri anugerah kepadanya kekayaan. Kita janganlah menjadikan ukuran kekayaan tu sebagai dia benar, di pihak yang benar. Orang yang miskin tu memang tak dipedulikan Allah. Jangan pandang begitu tau. Ramai orang wali Allah, kehidupannya sangat sederhana. Banyak orang musuh Allah, kehidupannya sangat kaya raya. Jangan jadikan ukuran kebenaran dengan melihat pada faktor keuangan, kebendaan. Ya, sebab ayat ini dalam tafsiran dikemukakan oleh Ibn Katsir ini, ada kalangan wali-wali Allah ni, anak-anaknya pun tak dapat apa yang mereka minta. Kadang-kadang anak kita minta masuk college,
Nak duit tambahan bah, nak beli motosikal bah. Yang kaya sikit nak beli kereta bah. Kesian bagi yang miskin jadi kita yang ada anak yang mampu kita belikan kenderaan ni, pesanlah pada dia, bawa lah kawan-kawan pergi ke universiti. Kawan-kawan yang sama gender lah, jangan bawa yang lain pula cari kawan, bantu mereka mana yang boleh nak. Tak payahlah ambil duit apa-apa. Tak mahu kau pergi ke situ ke, dia bagi kau duit minyak, kereta ni semua, kau tumpang je lah. Anggaplah dia jariah. Sian dia nak naik Grab pun bukan duit. Jadi tuan-tuan, ada orang yang mampu macam tu, ada orang yang tak mampu. Terima kasih Puan Azina lah. Barakallahu fikum. Terima kasih kesalahan kat suami, anak-anak Dewi Naden lah. Ada masalah semua sahabat ini mulia kat Allah. Jadi kita mesti bersikap sedemikian. Kerana ada orang ni memang kehidupannya nampak miskin, banyak hajat dia yang tidak terpenuh, tercapai. Tapi bukan ukuran pencapaian kebendaan itu bahawa orang ni dipilih oleh Allah, dimuliakan Allah. Tak. Kalau kita jadikan itu ukuran, tentulah kita akan melihat dari sudut logik dia, Firaun itu adalah satu makhluk yang disayangi oleh Allah. Padahal tidak. Firaun diberikan segala kekayaan. Tuan-tuan pergilah ke Mesir ini, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan nak pergi Mesir, jangan pergi sama kami Jalan Seribal kita bukan setakat perjalanan biasa-biasa, perjalanan penuh dengan tarbiyah. Kalau tuan-tuan ikut trip yang diadakan semata-mata mendengar penerangan daripada pihak tourist guide di sana tu, tak tentu lagi fakta diberikan itu betul, kerana dia banyak belajar dari barat. Tapi kalau pergi ada pengisian, ada ustaz-ustaz yang pernah belajar kat sana, yang baca tafsir Quran, menerangkan dari sudut yang betul, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itu adalah satu usaha untuk kita memahami Al-Quran, memahami tafsiran hadis sebagainya. Al-Wasalam semua Baik. Baik. Tuan-tuan dan hati dan dikasihkan. Kemudian ayat ini menjelaskan lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ini kelebihan daripada tafsir Kasir. Tuan-tuan akan lihat penjelasan perkataan disandarkan kepada tafsiran ayat-ayat yang lain Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran menggunakan ayat Quran sendiri. Jadi perkataan yang baik itu iaitu perkara kata-kata yang baik dan doa bagi orang muslim, dan pemberian maaf, iaitu maaf dan ampunan atas segala satu kezaliman, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang diingin dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi kita bercakap ni, manusia ada dua jenis. Pertama, manusia yang berakal. Yang kedua, manusia yang mengikut emosi dia, yang jahil di luar sana. Jadi bila kita cakap dengan orang berakal, lain daripada kita bercakap dengan orang jahil. Kadang-kadang orang jahil ini, dia saja memekakkan telinga dia dan tidak mahu mendengar kebenaran. Hati dia dah tertutup. Kita nak fahamkan orang begini, kata Nabi Isa AS, seperti disebut dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hambali, seumpama kita mengangkat batu bawa turun daripada gunung. Payah kan, nak turun tu dah condong dan juga sengit, kita nak bawa. Itulah kita cakap dengan orang-orang jahil yang tidak mahu faham dan tak mahu menggunakan otaknya. Jadi manusia ni ada dua. Yang pertama, orang yang berakal, yang bersedia untuk dibetulkan, bersedia untuk ditegur, bersedia untuk mendengar kebenaran, bagus. Tapi ada orang yang memang telah memekakkan telinganya dan tidak mahu berfikir, dan kehidupannya itu tambahan pula dia condong kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kebendaan untuknya. Maka dia pekakkan telinga dia, butakan mata dia untuk mendengar dan juga mengetahui kebenaran. Alangkah ruginya orang seperti ini. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, tuan-tuan, perkataan yang baik-baik itu dan beri ampun kepada orang yang bersalah lebih baik daripada bersedekah yang menunjuk kepada orang. Tapi kalau tak tunjuk, nanti tak glamour lah. Itu yang terjadinya. Tuan-tuan nampak tak? Kerana ini bisnes yang paling utama adalah biar orang semua kenal kita, like kita, bagi sokongan kita. Tuan-tuan yang boleh kawasan, ini adalah satu perbuatan yang merugikan. Besok bila kita mati, semua benda tu tak berguna lagi, tuan-tuan. Tapi nak cakap benda seperti ini hanya kepada orang yang ada iman dalam dirinya. Kalau orang yang tak ada iman dalam dirinya, dipenuhi dengan mazmumah, walaupun pakaiannya menunjukkan seolah-olah dia orang yang saleh, tapi hatinya penuh dengan bersarangnya segala mazmumah dan perkara-perkara yang jahat, maka sukar baginya untuk mendengar kebenaran ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana dia telah menutup telinganya dengan kapas, tak mau dengar lagi perkara itu kerana kepentingan yang diburu olehnya, dunia yang menjadi target hidupnya, walaupun pakaiannya pakaian ulama. Gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya, Allah maha
penyayang, penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kita ni bila buat satu benda bukan kerana Allah, tak memberi apa-apa impact kepada Allah tuan. Ingat tu. Jangan kita menyangkakan aku kalau tak sedekah Allah jadi miskin. Umat Islam jadi miskin. Allah tak boleh buat apa-apa. Jangan menyangka demikian. Allah itu maha kaya. Allah tak perlu kepada kita. Kita yang perlukan kepada Allah SWT. Ya. Tuan-tuan dan hati dan dikasihan. Jiran aksiden dah bulan baring. Paksa pakai pampers dia ni. Tak soalan. Allah sihannya. Sihan sangat orang semikian Kita kena beri mereka. Kalau boleh hadiahkanlah kitab-kitab. Saya sejalangan, kalau boleh hadiahkan buku bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat, karangan Almarhum Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dalam buku ni ada segala panduan daripada kelahiran sampai ke kematian. Ya, mudah aja, klik kat www.telagabiru.com.my. Harganya murah je tuan-tuan. Ya, bagilah hadiah kepada orang. Kerana lebih makna daripada kita bagi RM5 orang. Tapi kita baginya satu buku yang dengan buku itu akan membantunya untuk memahami bagaimana dia mengamalkan Islam, kehidupannya menjadi lebih baik. Bagi kita segala kebaikan dilakukan itu, pahalanya kita peroleh tanpa mengurangkan apa yang dia dapat. Cuba kita buat satu exercise minda paradigma yang baru. Itu kawan-kawan kita dapat anak ke masuk rumah ke, kita hadiahkan kitab ni. Ya. Tuan-tuan boleh kat sekalian. Kita bagi bunga ayu Ada beberapa hadis yang telah melarang kita mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya seperti dibawa oleh Imam Muslim dalam sahihnya, menceritakan bahawa Nabi bersabda, salah satu la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-mananu bima ata wal musbilu izarahu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kazibi. Ada 3 orang pada hari kiamat nanti Allah tidak mengajak mereka bicara, Allah tak pandang mereka, Allah tak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Tengok 3 hukuman. La yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allah tak pandang mereka, Allah tak peduli mereka, dan Allah akan mencampakkan mereka dalam neraka. Siapakah mereka itu? Ada 3 golongan. Yang pertama, menyebut-nyebut apa yang dia lakukan kebaikan, sedekah yang dia buat. Tunjuk pada orang. Kalau boleh semua orang satu dunia kena tahu apa yang dia buat tu. Yang kedua, memanjangkan kainnya ke bawah mata kaki, iaitu melaburkan pakaiannya untuk tujuan menunjukkan kesombongan. Ya. Yang ketiga, menjual barangnya dengan sumpah palsu supaya laris. Jangan terjebak dalam golongan seperti ini tuan-tuan Saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah dikemukakan Ibn Qayyim dalam kitabnya bertajuk Ar-Ruh, iaitu segolongan orang datang ke kota Baghdad daripada kota Baghdad untuk menunaikan ibadah haji. Sampai dekat Mekah, salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Maka dia pun dikebumikan dalam kain ihramnya. Orang mati dalam ihram, begitulah dikebumikan dengan ihramnya. Tiba-tiba bila digali lihat lahat, maknanya kubur untuk ditanam, tiba-tiba tuan-tuan ada ular besar dalam kubur tu. Bagaimana ada orang puasa tapi tak salat, minta pencerahan. Puasa tapi tak salat, teruskan puasa, dan dia kena salat juga. Kedua-dua perkara dia kena lakukan. Takut besok salat yang tidak dikerjakan akan menjadi penghalang kepada penerimaan amalan yang lain. Jadi kita nasihatkan orang yang belum salat wajib, puasa pun wajib, dua-dua kena buat. Ya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, ini adalah golongan yang paling rugi di akhirat, yang Allah tidak pandang dia, Allah tidak mengajaknya berbicara, dan tidak menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, orang yang menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan. Kalau dulu menyebut-nyebut lah kalau sekarang menunjuk-nunjukkan lah. Jadi tuan-tuan, kita menyatakan demikian, orang makan cili dia rasa pedasnya. Tak perlulah kita react untuk kata benda yang sebaliknya kat sini, menghentam saya. Tak perlulah tuan-tuan. Ini Nabi SAW yang sebut tuan-tuan. Jangan kita terasa pula ni teguran. Kalau kita tak menegur, siapa yang akan menegur? Orang tanya, kalau kita tak puati, PM lah dia. Saya tak masukkan siapa tahu. Ini Nabi SAW yang menyatakan. Ya, bagaimana tuan-tuan tahu ke kalau seseorang ustaz yang tegur tu dia dah pernah PM pada golongan tentu, tapi orang itu menolak dan sebagainya. Jadi kita ingatkan ni secara umum. Kenapa pula kita nak marah kalau satu benda tu disebut daripada hadis bahawa Nabi menyatakan demikian? Siapa yang patut kita ikut dan hidup ni? Nabi ke orang yang ada depan mata kita tuan-tuan? Orang yang ada depan mata kita belum tentu bagi kita syafaat ke akhirat tau. Jangan anggap ini ancaman. Ini adalah satu peringatan yang tegas. Masuk ke TikTok ni cakap yang bukan-bukan, tak payah masuk kat sini tuan-tuan. Pergi ke tempat lain lah kalau tuan-tuan nak menimbulkan fitnah kat sini. Kita datang sini dengar majlis ilmu.
Kalau nak cerita benda yang bukan-bukan, saya minta tak payah datanglah ke sini. Saya pun tak jemput tuan-tuan untuk hadir ke sini. Saya jemput tuan-tuan untuk kita bincang perkara-perkara ilmu kat sini. Baik. Jadi ada 3 orang ini. Yang pertama menyebut-nyebut perkara yang dia telah berikan, sedekah yang dilakukan. Yang kedua, orang yang memanjangkan kain yang di bawah kaki. Dan ketiga, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu supaya laris. Saya cerita pada tuan-tuan daripada kitab Ar-Ruh. Ini golongan datang dari Baghdad. Maka seorang mereka mati, nak dikebumikan, ada ular dalam kuburnya. Maka ditanya kepada Ibn Abbas yang masih hidup pada masa itu. Maknanya perkara yang berlaku 1400 tahun yang lampau. Maka digali kubur yang kedua pun ada ular lagi. Gali kubur ketiga ada ular lagi dalam kubur tu. Ini bukan cerita yang diadakan. Ini cerita yang disebut sebagai rujukan oleh para ulama hadis. Walaupun ia bukan hadis, tapi cerita tu dari sudut rantainya daripada semuanya ditahqiqkan. Jadi akhirnya ditanya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, kalau kau gali satu muka dunia pun tanam dia, dalam kubur ni pasti ada ular. Mereka pun terkejut, mereka pun terpaksalah kuburkan fulan itu dengan ihramnya dalam liang lahat yang ada ular. Apa yang terjadi pada orang ni sebenarnya? Sebab itu hukuman Allah untuknya. Dia nak buat ibadah haji, dia tak bertaubat rupa-rupanya. Kerana kerana orang ini dia di Baghdad. Sekejap saya cerita lagi. Dia Baghdad, dia berniaga kedai makan, dan bila makanan yang dimakan oleh pelanggannya tidak habis, dia ambil daging tu, dimasuk dalam kuah balik semula. Dia ambil mungkin roti tu, dia tak balik, dijual balik kepada orang lain. Memanglah makanan itu ditinggalkan, sisanya halal untuk dimakan, tapi tak boleh dijual. Bagilah makan kepada orang lain, atau pergilah makan kepada peminta sedekah. Dia bersih lagi, kata dengan dia ni sisa tapi bersih. Kalau orang tu nak makan, terpulanglah pada dia. Tak nak makan pun kita nak buat macam mana? Kan? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kepada perkara ini tadi. Akhirnya di dunia lagi Allah tunjukkan penyimpangan dilakukan itu menerima hukuman daripada Allah Taala, iaitu dia dikebumikan dalam luang lahat. Dalam lahat itu ada ular. Tuan-tuan, pada hari ini pun kita berniaga kan. Tunjuk dekat Facebook, kemain cantik lagi gambar nasi lemak yang dia buat, kemain proper lagi. Tapi yang sebenarnya kalau pergi kat rumah tu, kotornya, ayamnya tak basuh, baldi satu itulah celup daging, celup daun pandan, celup telur, celup beras, semua dalam satu bekas besin. Orang ni yang mana tuan-tuan agak-agak? Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Antara sembahyang sunat, tarawih dan hajat, mana yang patut diutamakan? Semua itu mempunyai kelebihan masing-masing. Salat tarawih dia tak berulang, dia berlaku dalam Ramadan saja, jadi rebut peluang itu. Salat hajat dia berlaku tiap-tiap malam. Lepas salat tarawih kita salat hajat. Nampak tak? Ya, salat sunat. Salat sunat ada yang berulang, ada yang musim-musim tertentu saja. Ada yang berlaku pada waktu tertentu saja. Contohnya tahiyat masjid, masuk masjid. Contohnya duha ada waktunya. Jadi buatlah semua tanpa diabaikan. Kerana iman kita meningkat, kita mampu buat semua, alhamdulillah. Kalau kita Ustaz, saya salat tarawih 8 rakaat dengan imam, dan salat witir saya buat sendiri, macam mana Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling baik sembahyanglah 20 rakaat saja. Kerana kalau sembahyang 20 dan kita bagi salam bersama imam sampai salat witir tu, bagi kita ditulis pahala kita melakukan ibadah qiyamul lail dan dapat Lailatul Qadar. Okey. Jadi jangan kita menipu orang perniagaan. Tunjuk dekat Facebook, tunjuk dekat Telegram, tunjuk dekat Insta, tunjuk dekat TikTok, main lazat, enak, bersih lagi. Yang hakikatnya bila orang tak tengok, kita buat sembrono je, kotor je. Ada orang berniaga beratur nak beli warna pisang dia, tapi rumah dia, pengotornya, dia masak kat rumah penuh dengan cik-tinya. Lepas tu cik-ti pun lagi masuk rumah orang lain, kotor. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi ini 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan beri kepadanya kerakyaan langsung di akhirat. Allah tak pandang pada dia. Allah tidak menyucikannya. Menyucikan di sini maksudnya Allah membebaskan dia daripada tuduhan-tuduhan hukuman-hukuman akhirat. Yang ketiga, baginya azab yang pedih. Orang yang mengungkit apa yang diberi kepada orang, tunjuk pada semua orang, cerita pada semua orang. Ini ke akhirat tak berguna sesin pun apa yang diamalkan. Yang kedua, wal musbilu izarahu, orang yang melaburkan pakaiannya. Melaburkan kat sini berarti melaburkannya kerana kesombongan. Apa yang berlaku di negara-negara Teluk, ada sebahagiannya orang-orang kaya di sana, pada hari mereka buat perkahwinan anak ke siapa ke, dia akan hidangkan dulang besar sebesar-besar alam dulangnya.
Atas dulang tu ada nasi, ada unta bertinggi yang siap dimasak, dipanggang. Oh, begitu menyelerakan. Tamu-tamu akan datang bawa sudu makan. Mereka makan 2-3 suap je. Kemudian yang baki itu dengan unta dengan nasi yang enak itu dibawa ke belakang hotel, ke tempat buangan, lori sampah datang menunggu kat situ. Sedangkan orang kat Afrika dekat sebelah saja benua itu tak makan ramai. Ini adalah sifat yang dilakukan oleh mereka yang terlalu kaya di negara Teluk, mewarisi amalan jahiliah. Dah tu orang kaya tu pula akan pakai jubah sepanjang-panjangnya. Di jalan, jubahnya itu akan menyapu ke kotoran di lantai. Kalau buat kat luar hotel, satu hal lah, dekat kawasan-kawasan kotor itu, jubahnya menyapu permukaan bumi. Nanti ada orang tolong angkat belakang, lagi-lagi tolong angkat. Dia pun jalan, dia tak peduli orang angkat, dia tak angkat ke, dia jalan kot. Ini adalah amalan jahiliah yang dilakukan bagi menunjukkan statusnya sebagai orang yang kaya. Ini yang dimaksudkan yang dilaknat oleh Allah Taala. Allah tak pandang kepadanya di akhirat, menunjuk atas apa yang diberikan, dan orang yang melaburkan pakaian yang kena kesombongan. Dan yang ketiga yang dihantarkan ke sini, orang yang menipu dalam jualannya, menunjukkan kepada orang ramai bahawa makanan ataupun apa yang dijualnya itu berkualiti tinggi, bersih dan sebagainya, padahal yang berlaku adalah sebaliknya. Inilah 3 golongan yang menipu. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mudah Allah jauhkan kita dari sifat tu. Jadi kita dalam konteks menceritakan amalan-amalan yang merugikan, yang akan menghilangkan pahalanya di sisi Allah, iaitu tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk. Jauhilah sifat seperti ini, tuan-tuan. Nanti orang kata, kalau tak menunjuk nanti tak ada pula orang like. Betul juga. Engkau like ni sebab Allah ke sebab manusia? Berguna ke like tu untuk kau? Tak ada cara rezeki lain engkau nak perolehi ke dengan cara mencari rezeki yang halal? Bila kau jual kelapa tepi jalan pun orang buka puasa, kau ada pahala bagi orang minum, ada duit tau. Daripada engkau buat benda besar tapi tak nilai di sisi Allah, buat apa? Engkau beriman ke tidak? Kau dengar benda-benda macam ni, engkau yakin tak ada akhirat ke, ataupun tak ada akhirat bagimu? Hidup sama macam orang Hindu, orang Buddhis dan sebagainya, yang tak tahu apa berlaku sebab kematian. Tak kan? Kita orang Islam kan, kita tahu bahawa selepas kehidupan ni ada kematian, ada perjalanan kan. Dengar benda ni baik-baik. Kita berpuasa ni kerana Allah kan, ke kerana benda yang lain? Nak tunjuk pada orang. Kalau boleh sepanjang hari tu kita nak tunjukkan kita seorang je puasa, adakah begitu? Jadi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, macam mana kalau kita pergi rumah orang Arab yang jenis tamu tak boleh habiskan makanan sebab adat? Kita tak mampu habiskan makanan, tak mengapa, itu perkara lain. Yang salah adalah dia yang menghidangkan sebanyak-banyaknya. Tak salah pun. Jadi kita kalau boleh, kita makanlah, kita sediakan makanan sekadarnya, jangan ada pembaziran. Memang kadang-kadang orang Arab tu nak meraihkan kita, sekali makanan dia keluarkan untuk kita. Kita pula tak tersaksi dengan makanan dia. Nasi balut-balut dengan daun tak benda ni. Jadi makanlah sekadar yang kita mampu, tak salah pun. Jadi orang Arab yang faham Islam, mereka akan menyediakan makanan sekadarnya untuk kita. Ustaz, boleh tak kita witir 2 kali dalam satu malam? La witrani fil lailah. Tak ada melakukan witir 2 kali witir satu malam. Kalau kita dah buat lepas isyak, maknanya waktu malam kita salat tahajud, tak perlu witir lagi lah. Kalau kita dah buat 1 rakaat, kita nak tambah witir lagi 2 rakaat di hujung malam, boleh, sebab bilangannya tetap jadi ganjil. Begitu okey. Kemudian Ibnu Marawai, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan dalam Mustadrak, dan juga Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah bin Yasar Al-A'raj dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, menceritakan bahawa pada satu ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah, al-'aq li walidayhi wa mudmin al-khamri wa mannan bima ata." Ada 3 orang pada hari akhirat nanti Allah tidak melihat mereka, yang derhaka pada ibu bapanya, dan juga peminum minuman keras yang tegar, yang sampai dia ketagih. Apa ni Ustaz, jika khatib Zaman Kutul Jumaat sahabat Nabi, hukum sahabat Nabi, hukum sahabat Nabi itu sangat dituntut, digalakkan. Dia tidak membatalkan pahala Jumaat kita kerana mengeluarkan perkataan. Itu juga ketika imam berdoa, kita ucapkan amin. Yang dilarang tu kita cakap benda yang tak ada kaitan dengan Jumaat itu yang dilarang. Itu akan mengugur pahala. Ustaz, kalau dekat hotel makanan yang tak habis tu akan dibuang, mana halnya itu? Itu bukan dosa kita. Itu adalah kerja mereka. Dan makanan tu pun bukan dibuang, dibagi makan pada haiwan dan sebagainya. Kita tak perlu risaulah bab macam tu. Kalau kita pergi ke hotel, makanlah sekadarnya. Jangan disebabkan kita bayar banyak, kita kena makan banyak, akhirnya kita tak sembahyang tarawih. Itu yang ruginya.
Ada yang beritahu kalau ada yang sembah, ada yang apa ni, qada, tak boleh sembahyang sunat. Saya tak faham soalan. Ya, mudah-mudahan rezeki menaikkan umrah bersama dengan travel. Ya, baik, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan ada peluang untuk menaikkan travel umrah bersama dengan kami. Bagi mereka yang nak pergi umrah Syawal, kami ada beberapa je kekosongan. Segera daftar ya. Ramadan kita tak mahu pergi, harganya sangat mahal, tak mengapa. Kita boleh pergi bulan Syawal nanti. Ya, bulan Syawal pun ada pimpinan Wali Ustaz Ramli Mak Amin, seorang yang berkelayakan dan pakar di Selangor dalam bab firak, dalam bab kumpulan-kumpulan agama ini. Ahlus Sunnahnya lawan dengan Syiahnya. Ya, jadi beliau sangat faham benda jadi boleh mengajar tuan-tuan dalam perjalanan nanti, perjalanan penuh pengisian insya-Allah bersama dengan Zahran Travel ya. Baik, jadi dalam hadis ini lagi menerangkan kepada kita bahawa 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah, tak ada dipedulikan oleh Allah di akhirat nanti. Berapa harga umrah Syawal? Yuk, tolong masukkan yuk. Terima kasih DK, nanti yuk masukkan. Yuk Paris tolong masukkan. Tolong masukkan harga umrah Syawal kita. Jadi maknanya Allah tak pandang ni macam kita lah berada sebagai contohnya dalam satu majlis semua kenamaan. Kita pergi ke situ, kita senyum pada dia, tak senyum pada kita. Kita nak salam pun dia tak nak salam. Kalau kita bagi perumpamaan mudah faham. Nampak tak? Kalaulah itu berlaku di dunia pada orang yang terkenal, tak layan kita, alangkah malunya kita, bukan? Kalau ke akhirat, tak ada siapa pun yang lebih tinggi kedudukannya berbanding Allah. Ya la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq. Pada hari itu tak ada siapa pun yang punya kedudukan kebenaran untuk bercakap, kata apa saja pun terhalang, melainkan orang yang dibenarkan oleh Allah saja boleh berkata-kata. Saya baru beli kereta, setelah dapat kereta tahu syarikat kereta tu gunakan insurans konvensional. Hukumnya mengambil insurans konvensional sedangkan ada banyak yang tawarkan itu Islami, hukumnya lah haram. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau boleh tukar. Kalau tak boleh tukar, nanti tahun depan tukar. Ya. Dan ini tindakan kita. Banyakkan sedekah, Allah beri keampunan untuk kita. Jadi tanggungjawab kita masuk dalam perbankan Islam, ambil takaful Islam, ambil muamalah Islam. Walaupun kita tengok sama je ujungnya, tak sama sebenarnya. Yang pertama, Allah ridha kerana ia adalah satu yang dihalalkan, muamalah Islam itu. Yang kedua, Allah tidak ridha. Segala perkara yang konvensional itu tidak diridai oleh Allah. Bagaimana minta maaf kepada sahabat yang telah meninggal, doakan untuk dia, sedekah untuk dia, dan buat baik banyak dalam kehidupan kita, niatkan untuk dia. Ya. Jadi ini antara perkara yang kita lakukan lepas kita rasa bersalah tak ada orang yang telah mati yang kita sebab minta maaf padanya. Ya. Yuk Paris, alhamdulillah, umrah tarbiyah Syawal 10,590. Hotel kami dekat ya, alhamdulillah, dan bimbingan ada dibawa oleh orang yang berkeahlian sebagai murabi kita. Ya, jadi ikutlah travel, jika nak travel marilah bersama kami Zahran Travel ya, untuk umrah ataupun untuk musim tua insya-Allah. Dari perjalanan ke Baitul Maqdis, kita perjalanan ke Uzbekistan, ke Turki, ke Mesir dan sebagainya. Di pertengahan tarawih secara jemaah, saya ke toilet dan sambung witir. Boleh tak balik cukupkan tarawih? Boleh, hukumnya rohana, boleh. Kita terhenti tengah-tengah, mungkin keletihan ke, berehat sekejap ke, atau pergi ke toilet ke, atau makan ke, sambung balik semula. Tengok-tengok imam dah masuk ke witir, kita baru buat umpamanya 6 rakaat, nanti balik kita sambung lah lagi 14. Contohnya contoh. Jadi kita apa yang terputus tu kita boleh sambung kat rumah. Baik. Jadi Allah menyatakan sini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang beriman, jangan engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Allah memberitahu bahawa pahala sedekah itu boleh hilang kerana tindakan menyebut-nyebut sedekah itu atau menyakiti orang menerima sedekah yang diberikan. Jadi pahala sedekah tersebut akan terhapus sebabkan oleh kesalahan diri yang berupa tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima sedekah. Ini kadang-kadang berlaku dalam kehidupan. Kita dah bantu orang, kita nak orang tahu, kita pula orang dia tu sebenarnya anak-anak dia aku yang bantu. Tak ada, aku jangan haraplah nak masuk universiti. Tuan-tuan, kalau orang tu dengar kan ke sedih dia, parah hati dia, jadi parah hati dia. Yang kita bantu tak apa sen sangat pun, kita tak bantu pun orang lain bantu. Tapi kita pun cerita tu, ya Allah, hai, macamlah segala-galanya bantu kat kita, macam kita pun bagi rezeki pula kan. Bagaimana orang yang sakit, emergency ikut travel Ustaz, ada kemudahan tak? Ada, insyaAllah. Beritahu daripada awal,
Nanti kita akan adjustkan, akan pastikan kat sana dapat rawatan. Gitu je. So kalau tuan-tuan ikut dengan kami, InsyaAllah segala kos kat sana perubatan ditanggung. Itulah kelebihan travel bersama Ghazal Travel. InsyaAllah beritahu daripada awal. Kalau dan lebih digalakkan memang kena bawa keluarga lah untuk tolak wheelchair dan sebagainya. Nanti tak ada orang nak urus kat sana pula. Jadi kena ada pengiring dan kena maklumkan daripada awal dengan syarikat kami. Alhamdulillah dah ramai dah orang yang kita uruskan, yang masuk ke ward pun ada, yang sakit kat sana pun ada, yang mudahan pun ada. Alhamdulillah. Kita bukan doa berlaku perkara tu kepada kita, tidak, tapi in case kalau berlaku apa-apa. Buat ustaz, boleh tak saya qiyamul lail masa sahur? Memang boleh. Walid Anas yang boleh. Itulah waktu untuk kita beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, Allah kata. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sahur tu waktu sebelum subuh, itu waktu mustajab doa tu. Jangan abaikan. Jadi kita bangun kira-kira pukul 4.30 tu, mandi ke, ambil wuduk semua siap ke, semayang sunat, nanti dekat pukul 5.30 baru kita bersahur. Itu yang sebenarnya. Kerana sahur dilambatkan dan juga buka dipercepatkan. Adab dalam kita berpuasa kan. Nabi nyatakan keberkatan dalam sahur. Sahur tu dilambatkan. Berhenti 10 minit sebelum azan. Itu waktu imsak namanya. Bagaimana dengan hukum pakai pakaian pengantin perempuan yang labu melirik? Itu kalau boleh dielakkanlah. Kalau tidak mengapa, sebab itu bukan tujuan untuk menunjukkan. Ya, kita maksudkan tadi menunjuk-nunjuk untuk tunjuk kekayaan, untuk tunjuk kesombongan macam orang Arab jahiliah lakukan. Sampai bajunya itu sengaja kotor di bahagian hujung itu, menyapu permukaan bumi. Bayangkan dia adakan kenduri kat padang pasir atau ke mana kan, kuah apa semua tumpah tu. Dia pakai baju tu biar nampak kotor, nampak dia belagak lah. Itu yang haram hukumnya. Jadi bergantung dengan niat sebenarnya. Tapi kalau kita boleh elakkan lagi baik, sebab bahagian yang belakang itu boleh menjemput kekotoran, terpijak orang, boleh jatuh dan sebagainya, mudarat sebenarnya. Kan malu pengantin orang terpijak, jatuh pula nanti. Akan biasa-biasa saja sudahlah. Okey, Aida Anwar. Jadi inilah yang disebut, ditegur oleh Allah Ta'ala, teguran tegas orang yang membatalkan sedekahnya dengan sebab mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang. Jadi sekali lagi saya sebutkan kepada tuan-tuan tahu, ini ilmu. Kalau yang berlaku dalam amalan manusia keliling kita, itu bukan ilmu, itu amalan orang. Saya tegaskan kat sini, perkara itu boleh menyebabkan gugurnya pahala di sisi Allah dan tidak bernilai. Tak payah tunjuk pada orang. Kerana tunjuk itu tak lain tak bukan untuk glamour, untuk menampakkan kepada orang ramai bahawa aku. Sifat keakuan ni dibenci oleh Allah dan ditegur olehnya. Kita cerita buat ilmu tahu, bukan cerita buat emosi. Kita cerita buat ilmu. Kalau emosi itu menjadi hukum, maka banyak hukum dalam Islam yang akan terbatal dengan sebab emosi. Tapi emosi tidak boleh menentukan hukum. Hukum itu adalah hukum. Jangan kita dalam hidup ini menggunakan emosi orang ataupun amalan orang untuk jadi ukuran kepada kebenaran. Bukan begitu. Islam ni mempunyai pengalaman 1400 tahun merawat masalah manusia. 1400 tahun. Semuanya dibukukan. Kalau kita tidak tahu, jangan katakan ia tiada. Katakan kita jahil dalam itu. Memang sifat keakuan untuk tunjuk, untuk pamer, ini semua akan merugikan. Berilah amaran dan peringatan kepada mereka yang berkenaan. Ini tidak akan beri apa-apa kebaikan untuk engkau ke akhirat. Allah tak akan pandang benda ini. Dan juga amaran yang tegas. Bila orang melakukan perkara seperti itu, dia menunjukkan seolah-olah dia memiliki sifat ketuhanan. Aku. Ini adalah kata-kata Fir'aun, Qarun dan juga Haman yang dibenci oleh Allah. Nanti ada peluang kita akan terluka surah Al-Qasas contohnya, yang menceritakan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Ar-Rahman. Jangan kita gunakan perkataan-perkataan itu, kerana kita tidak layak menggunakan perkataan-perkataan itu dan melakukannya. Tidak layak. Ada benda yang kita tak boleh buat. Nama-nama Allah yang 99 tu bukan semua kita boleh amalkan tahu. Ada nama Allah namanya Mutakabbir. Allah itu Maha Takabur. Boleh tak kita amalkan sifat takabur? Tak boleh. Bukan kita belajar sifat-sifat Allah tu kita kena amalkan semua tahu. Ada benda yang kita tak boleh amalkan. Al-Jabbar, Maha tegas dan ganas, Muntaqim. Allah menuntut bela. Dan Allah itu mampu untuk mengenakan balasan kepada orang yang berbuat aniaya kepada orang lain. Muntaqim namanya. Itu tidak boleh kita amalkan. Kena tahu tu tuan-tuan. Ar-Razzaq. Allah pemberi rezeki segala-galanya. Semut yang hitam, malam hitam, batu hitam, Allah beri rezeki. Allah tahu dia. Ada kita boleh amalkan benda tu. Mana kita mampu tuan-tuan. Sedih bila orang macam ni kata-kata, cara fikir kata-kata ni keras.
Ustaz, mak saya ni sakit macam nyanyuk, selalu doakan benda yang baik, tak baik untuk semua anaknya. Macam mana tu? Sabarlah dikit. Terhadap mak yang keadaannya seperti ni, kita belajar dalam Islam, orang yang nyanyuk ni dia terkeluar daripada hukum taklif. Kalau dia ingat, kita suruh dia semayang. Kalau dia tak ingat, semayang tidak wajib lagi ke atasnya. Tak usah duk risau sangat, ya. Ambillah pendekatan yang terbaik, bincang dengan adik-beradik, doa dalam bulan Ramadan ini, jumpa doktor-doktor berkenaan untuk rawat masalah dia, pastikan dia makan ubat kalau telah ditetapkan doktor. Ni semua tindakan yang boleh kita lakukan. Boleh tak kita solat sunat tarawih, kita niat ganti solat wajib yang pernah kita tinggalkan masa jahil? Ya, boleh. Kita ikut imam, gayanya macam kita sunat tarawih, sebenarnya kita qada sembahyang subuh. Boleh, tak ada masalah. Boleh ikut imam, mudah-mudahan dapat pahala berjemaah, mudah-mudahan, walaupun salat tu salat qada. Ya. Kalau buat zikir ya Razak, boleh ke? Boleh, itu nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ni memiliki nama-nama yang sangat mulia, maka serulah dia dengan nama-nama tersebut. Boleh ya, Rahman, gitu boleh ucapkan. Dalam tafsir Durrul Mansur oleh Imam Asyuti, pada penghujung surah Al-Isra' ada menyatakan perkara ni. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Razak. Boleh, hukumnya harus. Umi saya ada masalah gangguan, selalu pening-pening. Boleh tak saya duduk? Boleh, hukumnya boleh. Ya. Boleh, tak ada masalah. Baik tuan, nampaknya ada banyak lagi perkara yang saya tak sebut, tapi masa tak mengizinkan. Jam pun dah 8 pagi. Pemaaf atas segala keterlanjuran bicara, perkara yang tak menyenangkan. Tapi begitulah, saya ajak tuan-tuan untuk hadir ke majlis ilmu ni, sampaikan sehingga tuan-tuan merasakan majlis ilmu tak serasi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beredar, saya tak paksa tuan-tuan hadir kat sini. Jangan sebut perkataan-perkataan yang tidak baik kat sini. Tak ada orang yang suka dengar perkataan yang buruk-buruk. Kita nak menyampaikan kebaikan. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak serasi, tuan-tuan boleh pergi kepada guru yang tuan-tuan serasi. Saya tak paksa tuan-tuan hadir kat sini. Tak perlu tuan-tuan keluarkan ayat-ayat yang tak senonoh, yang tak bagus, yang tak baik kat sini. Ya, saya bukan halau, tapi saya minta beredar dengan cara yang baik lah. Ya, jadi terima kasih tuan hadir pada pagi ini dengan kuliah bersama-sama. Dapatkan tafsir ringkas saya lagi. Dan bagi mereka yang ingin menaikkan ibadah umrah dalam bulan Syawal, Zazan Travel masih ada lagi kekosongan. Jemput hadir, jemput menyertai dan war-warkan kepada adik-adik kita yang ada kesempatan untuk melakukannya, kerana umrah bulan Syawal ni kelebihan dia tak ramai orang. Kita senang insya-Allah dapat cium Hajar Aswad. Sekarang umur dekat 40 ya. Selalu dengar tafsir saya masuk dengar. Alhamdulillah, syukur. Salam maris, alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah lepas Ramadan nanti saya akan teruskan bincangan daripada tafsir Ibn Katsir ni. Bagi tuan yang belum milikilah. Jadikan dia aset, rujukan dekat keluarga, kutub khana dalam rumah. Ada yang nak beli baju gaya, tak sempat beli tafsir, tak apa. Besok lepas Ramadan, besok lepas Syawal, besok boleh beli. Dapatkan Saya faham, ini pun baca dekat Facebook. Ada orang keretanya rosak tengah highway, duitnya habis. Betul kereta, tak sempat beli baju gaya anak-anak. Tak apalah anak-anak, sabarlah. Yang penting bukan baju yang baru, tapi semangat yang baru untuk jadi hamba kepada Allah yang sebenar-benarnya. Laisa al-'id liman labisa al-jadid, walakin al-'id liman taubatuhu fihi tajdid. Bukanlah raya itu diukur pada baju baru, tapi orang yang taubatnya sentiasa berlaku pembaharuan. Itu dia. Tak mengapa tuan-tuan puan, pakailah baju yang ada. Tak perlu lagu besar, bimbang. Orang pun tak perasan baju ni kita pakai sama dengan tahun lepas. Yang penting tajdid pada taubat kita, itu yang paling utama. Jadi itu yang penting. Saya doakan tuan-tuan semua berada dalam kebaikan, rahmat Allah, kecukupan rezeki. Jangan lupa amalkan doa yang kita pelajari semalam. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fidari wa barik li ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali wa fili. Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkan untuk aku keturunan aku dan harta aku. Luaskan aku pada rumah aku. Terima taubat aku, terima segala kebaikan aku lakukan. Jadi ini antara doa yang kita pelajari, yang Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik. Dan berkah doa itu, Anas menjadi sahabat yang paling kaya di kalangan Ansar. Hartanya banyak, umurnya panjang, keturunannya ramai. Boleh amalkan doa ni. Boleh dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zazan. Nanti Ustaz Zanulis masukkan. Allahu Akbar. InsyaAllah siaran kita setiap hari kita mulakan pukul 7 pagi. InsyaAllah kita pukul 8 kita berhenti. Panjang-panjang nanti melimpah-limpah pula. Terima kasih Zanuddin, terima kasih Ulfa Amin. Terima kasih semua yang hadir, musafir. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih Zinzai, Red Rose. Terima kasih Badrul Hafiz.
Sisi, terima kasih semua kena sharing-sharing. Amir Kenshin masuk tahu Telegram sahabat Ustaz Zazan, ada doa, ada petua, ada nota, fakta semua dikumpulkan. Alhamdulillah. Tolong sebarkan kepada yang lain. Jangan lupa ya dapatkan tafsir Ibn Katsir daripada Ustazah Nurilis, Ustazah Umi Fatih yang merupakan ketua grup kita, monitor dalam grup kita. Pak Bib, terima kasih Abdul Rahman, terima kasih semua. Syuhada Syakirin, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jokin sambal. Ada jual sambal kan? Masih sedap ni. Main test sikit. Rozana, Alhamdulillah. 5. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma akthir malana wa ladana sayyana fi darina wa barina fi ba'dina wa atil hayatana ta'atik wa ahsina malana wa filana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ولا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Taqullah minna wa minkum. Terima kasih tuan. Bagi mereka yang ada keluangan masa boleh melakukan sembahyang sunat duha waktunya masuk sekarang. InsyaAllah Allah mencukupkan segala keperluan hajat kita pada hari ini, mengampunkan dosa-dosa kita, menjadikan orang kita ni orang yang paling kaya di sisinya. Terima kasih Syemak, terima kasih Majid, terima kasih Nora, Rohana Ali, kedai 1 billion. Oh, Masya Allah. Moga tuan jadi bilioner Islam untuk Islam, insyaAllah. Terima kasih Amir Kenshin, terima kasih kepada Nur Aina, Syakira, Azim Yusof, semua yang hadir. Amir Rozak, terima kasih. Nik Rozak, Bashar Bushra, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi semua rohani Abdul Wahab dekat TikTok. Terima kasih kepada Ujim dekat TikTok kita. Terima kasih kepada Hawak Karim dekat Facebook. Sita Zila, jumpa lagi insyaAllah. Zakia Tayyib. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Julina Abu Bakar, Aisyah, insyaAllah doakan doakan. Kita doakan sama insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.